Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Okey, pada kali ini kita akan bincangkan tentang tajuk talak. Okey. Jadi kalau sebelum ini kita telah membincangkan tentang pembuaran perkahwinan dengan sebab melalui keputusan mahkamah lah, yang melalui fasah, dara dan kecacatan lah yang berlaku dengan sebab perkahwinan tersebut. Maka sekarang ini kita akan bincangkan tentang perbincangan fokus yang mana pembubaran perkahwinan melalui kehendak sebelah pihak, iaitu talak, ataupun dengan persetujuan dua pihak ataupun khulu'. Okey. Yang pertama talak. Talak ni maksudnya adalah dari segi bahasa Arab melepaskan ataupun terlepas. Dari segi bahasa Arab lah bermaksud melepaskan dan terlepas. Manakala dari segi syarak dia bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya lah. Okey, dari segi talak ni, dari segi hukum kita tahu dan benda ni memang boleh dikatakan maklum minadim berdarurah lah, satu perkara yang memang diketahui dalam Islam dan memang dibenarkan dari Islam lah. Banyaklah dalil-dalilnya, antaranya at-talaqu marratan. Talak ni ada dua. Fa imsakum bima'ruf, dan lepas talak dua tu pegang isteri dengan baik. Kalau tidak dapat, jaga lagi isteri, tak dapat diselamatkan perkahwinan, maka tasrih bi ihsan, lepaskan dengan cara yang baik. Jadi tasrih bi ihsan ni kira talak yang ketiga lah. Okey. Dan juga dalil ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Maksudnya boleh memulakan iddahnya. Jadi ini menunjukkan bahawa persyaratan talak lah melalui ayat Quranul Karim. Kemudian dalam hadis, abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Kan? Ini ada dalil daripada hadis Sunan Ibn Majah. Okey, dan banyak lagi lah dalil lain ni. Antara contohnya boleh lihat dalam nota. Dan seluruh ijma', itu ijma' para ulama' bahawa harus melakukan talak, dan tidak ada siapa pun yang menafikan tentang persyaratan talak tersebut lah. Okey, jadi hikmah persyaratan talak ni kita boleh lihat lah bahawa dalam perkahwinan ni bukan semua perkahwinan boleh berlangsung dengan baik sehingga ke akhirnya. Dalam keadaan tertentu, seorang suami mungkin mendapati isi yang ada ni mungkin dia tidak dapat hidup bersama dah dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka sebagai langkah untuk nak menamatkan perkahwinan tersebut, mungkin dia berfikir untuk meneruskan cara kehidupan yang seterusnya lepas pada itu. Maka caranya adalah dengan melakukan talak lah. Kan, apabila perkahwinan tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi, apabila tidak dapat melaksanakan tanggungjawab, kan, ada pihak yang terabai ataupun dizalimi, maka jalan yang terbaik adalah berpisah. Maka berpisah dengan cara talak ni adalah dengan suami menjatuhkan talak. Kerana talak ni kita tahu berada di tangan suami. Okey, hukum talak ni dia kalau dia tengoknya dia ada 5 hukum. Walaupun asalnya adalah makruh. Kan? Asal talak ni adalah makruh, tetapi dalam keadaan tertentu dia ada boleh jadi berubah hukumnya mengikut situasi. Yang pertama, wajib. Bila kata talak jadi wajib? Pertama, kalau suami melakukan sumpah ilak terhadap isteri dan tempoh sumpah tersebut sudah tamat. Dalam keadaan ini, apabila isteri telah bawa kes ni ke mahkamah dan dia tidak mahu nak membatalkan sumpahnya dan tidak mahu menceraikannya, maka suami boleh diperintahkan oleh mahkamah untuk membatalkan sumpah ilaknya dengan maksudnya dengan diceraikanlah. Maksudnya nak batalkan sumpah dia tak mahu, dan cerai pun juga dia tak mahu, maka mahkamah akan menceraikan dia. Mahkamah suruh dia menceraikan. Dan kadang ini wajib dia mentalak isterinya. Wajib dia mentalakkan isterinya untuk nak menghapuskan kemudaratan kata isterinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berlaku syikak, itu perbalahan besar antara suami isteri, apabila konflik antara mereka sudah tidak dapat diselamatkan dan dua hakam yang dilantik bagi mendamaikan mereka mencadangkan supaya mereka berpisah, maka wajib suami mentalakkan isteri itu. Okey, sunat. Bilakah sunat dia menceraikan isteri dia? Di mana jika isteri seorang yang tidak baik dalam melayani suaminya dan mempunyai akhlak yang buruk.
Yang kedua, suami cuai dalam melaksanakan hak isteri dengan sebab dia membenci isterinya atau dengan sebab-sebab lain. Jadi dia kahwin ni mungkin dia tak suka, tapi kahwin juga, kemudian dia tak suka, jadi dia tak suka isteri tersebut, maka sunat menceraikan. Kerana takut akan menimbulkan kemudaratan yang bersambung-sambung kalau dia terus mengekalkan perkahwinan ini. Kan? Dan juga kalau diteruskan juga perkahwinan akan jadi pembalahan besar ataupun rosaknya hubungan mereka berdua dengan sebab layanan buruk terhadap pasangannya itu. Maka itu hilanglah tujuan-tujuan perkahwinan yang kendaki oleh syarak. Yang ketiga, sunat menceraikan isterinya jika isteri tidak menjaga maruah dirinya dengan ada kecenderungan padanya untuk melakukan zina. Jadi bahayalah mengekal isteri macam ni, takut dibimbangi akan dia membawa zuriat yang bukan daripada benih suami. Kemudian makruh. Bila pula makruh menceraikan isteri? Talak menjadi makruh jika isteri suami baik dalam melayani suami dan suami pula tiada sebab yang terima oleh syarak untuk mentalakkannya, ataupun sebabnya remeh saja yang mampu ditanggung dan bersabar terhadapnya oleh suami. Dengan itu hendaklah suami terus melayani isteri dengan baik supaya dia dapat pahala atas kesabarannya itu, kan? Maka kekalkanlah perkara itu. Tapi kalau diceraikan juga, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian harus bagi seorang suami mentalakkan isteri jika dia mempunyai sebab yang diakui syarak. Contohnya mentalakkan isteri yang suaminya tidak ada langsung perasaan cinta dan keinginan syahwat terhadap isterinya itu. Di mana kalau ikut kebiasaannya seorang suami itu, dia sangat berkeberatan untuk menanggung kehidupan isteri dengan membaiki nafkahnya, sedangkan dia tidak beristimtak, bersetubuh dengan isteri itu. Jadi kini kita kalau kita lihat dari segi hukum asal pun, imbuhan daripada nafkahnya dengan sebab boleh berlakunya istimtak ataupun persetubuhan. Jadi kalau tidak berlaku, maka memang beratlah suami tersebut nak memberi nafkah. Okey, namun perbuatan itu masih dikira sebagai harus yang dibenci oleh syarak, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang lepas. Jadi dalam keadaan ini lebih utama ataupun lebih aula lah bagi seorang suami menanggung bebanan masalah yang dihadapi ini dan melayani isteri dengan baik serta membalas keburukan isteri dengan kebaikan. Ini adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mengekalkan ikatan perkahwinan, demi anak-anak serta memelihara hubungan dengan mentua dan ipar duai. Kemudian dalam keadaan yang kelima, haram. Hukum haram talak ni ada berapa keadaan ni? Ada 1, 2 dan 3. Pertama, haram ni mentalakkan isteri yang pernah disetubuhi dalam keadaan haid. Kan? Dan talak ni bukan secara tebusan, walaupun isteri itu reda. Kerana ini akan memanjangkan tempoh iddah. Kan, dia akan memanjangkan tempoh iddah mentalakkan isteri pada masa haid. Kan? Dia akan memanjangkan tempoh iddah, ini mungkin memberi mudarat pada isteri. Maka di sini perbuatan tersebut dikeharamlah. Itu yang pertama. Yang kedua, menceraikan isteri pada masa suci, sedangkan sebelum dijatuhkan talak itu dia pernah menyetubuhi isinya itu. Ini masa tu dia tak tahu dah hamil lah. Kan ini pun sama juga akan memanjangkan tempoh iddah. Dan juga kalau jatuhkan talak 3 lagi lah, takut menyesal. Kerana kadang-kadang dia tu cerai dengan sebab mungkin isteri dia tu dikata mandul, tiba-tiba mengandung pula. Jadi ini adalah haramlah perbuatan tersebut, menceraikan isteri pada masa suci yang telah disetubuhi sebelum daripada itu. Kemudian yang ketiga, mentalakkan salah seorang isteri sebelum dia mendapat giliran bermalam, sedangkan sebelum itu suami telah memberikan giliran bermalam pada isteri yang lain. Perbuatan ini haram dan suami menanggung dosa kerana menzalimi isteri yang telah ditalakkan itu. Okey, selanjutnya kita pergi kepada jenis-jenis talak. Okey, pembagian talak ni kita boleh lihat kepada beberapa aspek. Yang pertama, dari segi aspek lafaz, kita ada soreh, kita ada kinayah. Soreh ni maksudnya melepas ataupun menceraikan isteri dengan lafaz yang jelas. Yang soreh, yang memang tidak boleh ditafsirkan melainkan untuk cerai. Jadi dalam bahasa Arab ada 3, itu talak maksudnya cerai lah, ataupun talak dalam Melayu, ataupun sarah itu lepas, ataupun firaq. Ini dikira sebagai lafaz soreh menurut bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, dia ada 2 saja, iaitu talak dan cerai. Kan? Talak dan cerai bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, talak, sarah dan firah. Jadi lafaz sarih ni bermakna dia tidak berhajat kepada niat. Kalau diungkapkan saja, maka jatuh talak walaupun dengan cara bergurau sekalipun. Okey. Tu dia punya kedudukan dia. Ni hukum talak dengan lafaz sarih. Ini Ustaz dah sebutlah. Yang ni yang sebut dalam bahasa Melayu kan.
Dia ada dalam bahasa Melayu ni mengikut Haji Abdul Ghani Rahya, pengarang kitab Idaman Penutup bagi Menghuraikan yang Kusut, bagi dia bahasa Melayu cerai dan talak saja. Manakala perkataan lepas ke pisah ke hak tu bagi dia bukan lagi soreh. Tetapi kalaulah ada penambahan seperti dia kata aku lepaskan kamu dengan talak satu, maka dia jadi soreh balik lah. Ini mengikut pandangan beliau lah. Okey. Okey, kemudian kalau kinayah pula, dia selain daripada lapas yang tadi, yang mana dia memberi erti mungkin cerai ataupun mungkin tidak. Kan, contohnya dia kata engkau tiada apa-apa lagi dengan aku, kita ni sudah tidak ada apa-apa. Kan, baliklah ke rumah ibu bapa engkau, aku sudah tidak suka kepada kamu. Jadi lafaz ni lafaz kinayah, di mana hukumnya adalah dia bergantung kepada niat. Dan perkara ni kena dirujuk pada mahkamah untuk nak pastikan tentang niat suami tersebut. Kalau ada niat, jatuhlah talak. Kalau tidak ada niat, tidak jatuh talak. Ni semuanya kembali kepada kata-kata suami lah semata-mata. Ni adalah kedudukan pembahagian talak dengan secara soreh dan juga kinayah. Okay. Bagaimana dengan tulisan? Talak dengan tulisan. Jadi menurut Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Bugha, talak dengan tulisan dikira sebagai talak secara kinayah. Jatuh talak tak jatuh bergantung kepada niat suami. Dan inilah yang diputuskan dalam Muzakarah Jata Qasam Fatwa tahun 2003 kan. Dia kata talak dengan tulisan yang jelas daripada suami yang tuju kepada isteri secara khusus seperti faksimili, SMS, email sebagainya merupakan talak secara kinayah dan adalah sah sekiranya disertai dengan niat untuk talak. Semua perceraian hendaklah dikemukakan kepada mahkamah syariah untuk mensabitkan talak tersebut. Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden adalah keadaan perceraian yang tidak mendapati adab perceraian yang digariskan oleh syarak. Jadi semuanya kita ambil isi dengan baik, ceraikan juga dengan baik, maksudnya dengan berungkap, dan hendaklah dijatuhkan yang terbaiknya di dalam mahkamah. Orang bisu, talak orang bisu, di mana talak orang bisu adalah sah bahasa isyarat jika isyarat digunakan secara dimaklumi dalam kalangan mereka. Ini kerana orang bisu tidak mampu untuk berkata-kata, dan kerana ini bahasa isyarat mengambil tempat bahasa lisan. Jika bahasa isyarat digunakan dapat difahami oleh setiap orang melihatnya, dia dikira sebagai soreh. Jika tidak difahami mereka orang pakar saja, maka talak itu dikira sebagai bahasa kinayah. Okey, jadi inilah beberapa hukum yang berkaitan dengan pembagian talak secara soreh dan kinayah, dan hukum talak dengan tulisan dan dengan talak orang bisu. Dan insyaAllah lepas ni kita akan sambung pembagian talak sunni dan bid'i. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.